InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berkumpul pada pagi ini, untuk kita sama-sama meneruskan kuliah harian kita dalam rangka untuk kita membina kekuatan kita, terutamanya di akhir zaman. Di akhir zaman, di mana pada hari ini kita melihat suasana semakin sebenarnya suasana semakin teruk, tetapi pandainya, bijaksananya perancangan-perancangan yang dibuat oleh syaitan dan oleh iblis, Al-Masih Dajjal dan pasukan-pasukannya itu menyebabkan kita hari ini walaupun susah tapi kita rasa okey, walaupun susah kita rasa tak apa. Sebenarnya gawat yang ada pada hari ini lebih lagi daripada gawat-gawat yang sebelum ni, tetapi kita tak perasan, kita rasa okey, tak apa, kerana dia menyerang secara halus. Mereka menyerang secara halus. Mereka melaksanakan program mereka secara halus yang kita tak perasan. Kalau kita perasan tak apa, kita tak perasan. Dan ditambah lagi dengan kehadiran sihir. Sihir yang ada. Sihir ni dalam bentuk media massa. Media massa ni antara laluan-laluan sihir. Jangan kita ingat sihir ni Tok Bomo. Jangan kita ingat sihir ni Tok Bomo. Kemudian kita ingat sekadar bacaan Quran, ayat kursi ke ruqyah ke sebagainya. Itu sebahagian kecil. Sihir di akhir zaman digambarkan oleh mereka yang bersama-sama dengan Luciferian. Mereka gabungkan antara sains dan juga sihir. Sihir itu digabungkan. Baik, insyaAllah kita mulakan dengan kita membetulkan syahadah kita. Syahadah kita nak kena betulkan sama-sama sentiasa, maknanya memperbaharui. Kita memperbaharuilah. Kita tajdidkan semula dengan kalimah syahadah ni, dan kita bayangkan dalam hati kita ini, yang pertama sekali ialah perasaan kasih dan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam syahadah tu kita nak ikat juga hati kita. Disebut rabitah. Kita nak ikat hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajar kita, yang mengajar syahadah itu, dan kemudian kepada sahabat-sahabat, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya. Kemudian terus kepada tabi'in, pengikut sahabat. Dan kemudian selepas itu kepada ulama-ulama seterusnya, sampailah kepada antara ulama besar ialah Syekh Al-Muhyiddin, iaitu Abdul Qadir Al-Jalani, yang merupakan seorang ulama besar dalam fiqh, dalam tasawuf, dalam dakwah, dan juga guru-guru yang ada selepasnya, sehinggalah kalau di Semenanjung ataupun di Nusantara ni seperti Syekh Ahmad Fatani, Syekh Ahmad Fatani contohnya, ataupun di Malaysia contohnya Tok Kenali sendiri, dan sebagainya lah. Jadi kita mengikat hati kita kepada orang-orang soleh yang ada sebelumnya, sampailah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk kita memperkuatkan kasih sayang kita. Mudah-mudahan dengan kasih sayang orang-orang yang soleh ini, orang-orang yang sebelum daripada kita yang soleh ini, maka diberikan kepada kita sama-sama barakahnya. Mereka yang dah mendoakan kepada kita, mereka dah mendoakan kepada kita. Jadi mudah-mudahan bila kita ikat kasih sayang kita tu, doanya sampai kepada kita, mudah-mudahan Allah izinkan. Dan itulah antaranya rabitah yang ada, sambil-sambil kita membayangkan bagaimana
kita mahu mencontohi kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka, dalam dakwah mereka, dalam tarbiyah, dalam jihad mereka, dalam akhlak-akhlak yang lain. Bila kita membaca sirah mereka, sirah As-Salam, kita baca sejarah-sejarah para ulama kita, sahabat, kita nak ikut mereka, nak contoh. Itu masuk rabitah. Rabitah ni adalah sesuatu yang kita mengikat diri kita, hati kita dengan mereka. Sebab hati orang mukmin dia tidak berpisah. Walaupun kita duduk jauh dengan mak ayah kita, kita masih boleh berhubung dengan mak ayah itu, hati kita boleh rasa. Kalau kita mak ayah kita meninggal pun kita boleh rasa kan. Itu contoh. Contohnya. Baik, mari sama-sama kita bersyahadah 3 kali. Kita minta pada Allah, ya Allah, yang pertama bebaskan kami daripada syirik, bebaskan aku daripada syirik, murtad, dan yang kedua kita minta Allah SWT membebaskan kita daripada dosa-dosa tadi, dan kemudian kita nak minta pada Allah hidup bersama dengan Islam, hidup bersama perjuangan Islam. 2, Islam dan perjuangan Islam. Yang ketiga kita minta supaya kita mati dalam keadaan Islam dan perjuangan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, tuan-tuan, saya mendapat satu video pagi ni. Ada banyak video, tak sempat nak tengok semua. Antaranya ialah ucapan Menteri Kesihatan kita yang menyatakan bahawa mereka dalam proses untuk menghabiskan vaksin-vaksin yang ada untuk disebarkan, untuk diberikan kepada rakyat negara kita ini, terutamanya kepada, disebut quote and quote, anti-vaksin yang tegar. Dia kata anti-vaksin yang tegar. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, bila dia bercakap tu atas nama Menteri Kesihatan, dia bercakap tu atas nama Menteri Kerajaan Malaysia, maka dia bercakap tu kita nampak bertentangan dengan perlembagaan negara. Perlembagaan negara, iaitu dia menggunakan kaedah-kaedah paksaan secara peraturan. Maka dia juga sebut dalam ucapannya, dia kata kita akan minta supaya semua majikan-majikan, semua ketua-ketua mengenakan peraturan-peraturan. Siapa yang nak bekerja mesti ambil 2 dos. Dia kata gitu. Siapa yang nak belajar mesti ambil 2 dos, dia kata. Maka kita minta semua agensi-agensi semua jadi dia bertentangan dengan perkataan dia sendiri bahawa vaksin itu tidak wajib. Tidak wajib. Ini bertentangan. Saya bukan nak cakap pasal nak membela siapa yang tak nak vaksin, tetapi perkataannya itu sendiri sebenarnya menunjukkan bahawa dia bertentangan dengan apa. Dia kata tak wajib tapi disuruh paksa ambil. Ini satu perkara yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, bertentangan dengan perlembagaan negara. Jadi ini yang kita nak kena sama-sama rasa. Dan dia rasa macam okey, tak ada apa, bercakap dengan senang, dengan baik sedangkan apa yang dia buat itu satu kesalahan. Sebenarnya satu kesalahan. Menteri buat kesalahan, dan kesalahan ni kena ditegur. Kalau ada siapa yang boleh tegur, tegurlah. Tak kira tegur cara apa pun. Yang kedua, pada masa yang sama saya mendapat berita-berita daripada kawan-kawan yang ada menghantar berita, ramai mereka yang telah mengambil vaksin first dose, kemudian selepas itu terkena side effect, maka mereka dikenakan untuk ambil second dose pula. Second dose, maka kita dapati mereka nak rehat sekejap, nak tunggu efek-efek yang ada tu berlalu ataupun sembuh. Jadi ini antara perkara-perkara berlaku. Pada masa yang sama, rakyat ada yang menderita, bukan sikit, bilangannya ramai. Saya pergi ke
ke beberapa daerah, ada yang mati pun. Kawan-kawan saya pun ada yang meninggal dunia. Tapi dia kata bukan sebab vaksin lah. Dia kata sebab macam-macam lah. Tapi lepas ambil vaksin yang kena tu, kan. Dia ada circumstantial. Jadi, kita berada dalam satu zaman di mana pemimpin-pemimpin kita menggunakan kuasa dia untuk memaksa rakyat. Padahal, kan, vaksin masih lagi di peringkat percubaan. Masih lagi di peringkat percubaan. Dan atas nama nak mendapat herd immunity. Kalau herd immunity 80%, setengah-setengah dah 90% pun tak boleh dapat lagi. Jadi kita nak sebut kat sini, kekejaman dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Saya sebut sebab dia cakap terang-terang. Dan kita ingin menyampaikan kebenaran ini kepada semua. Ini bukan sebab anti-vaksin ke tak anti-vaksin, tapi nak sebut sini perkara yang bahaya. Di dalam Islam ada disebut darar. Darar ni adalah satu perniagaan yang kita tak tahu dia punya hujung dia macam mana. Bila makan perkara benda itu memberikan mudarat ke tak mudarat, kita tak tahu. Ada yang baik, ada yang tak baik. Ada yang mudarat, ada tak mudarat. Tapi sekarang ni kita lihat tidak tentu. Ada side effect-nya. Tapi side effect tak ada sebut. Dia tak sebut boleh kena Bell palsy, tak sebut sebab dia kata sikit sangat. Yang mati pun sikit sangat. Tetapi di dalam apa kita kata, di dalam Islam kita kena ceritakan side effect, kena cerita pada rakyat, kena cakap kalau kamu ambil, kemungkinan besar kamu akan kena gini, ataupun kemungkinan kecil kamu akan gini, begini side effect-nya, kesannya, kena cakap. Ini kalau tidak disebut darar. Darar ni menipu, dan menipu itu dalam Islam Nabi sebut haram, tak boleh. Berniaga yang ada darar tidak boleh. Perniagaan yang ada darar tidak boleh. Kita beli vaksin, kita tak tahu efeknya sebab percubaan. Dia kata percubaan. Sehingga ibu mengandung pun ada yang disuruh ambil. Akibatnya bayi lemas, bayi meninggal dunia pun ada juga. Tapi disebut darar. Disebut sikit sangat. Pada hari ini saya ingin bawa satu, menyambung apa yang telah kita bincangkan antara kalimah-kalimah thayyibah. Kalimah-kalimah thayyibah yang mana kalimah thayyibah ini adalah menunjukkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang insya-Allah saya minta semua baca. Dan semua baca minta ke Allah. Terutamanya bila terkesan dengan akibat daripada kezaliman yang ada ini. Contohnya, kita nak masuk kedai tak boleh. Dipaksa kita ambil vaksin. Baca kalimah ni. Dia nak masuk sekolah tak boleh. Dia paksa kita baca kalimah ni. Kita nak buat apa-apa di Malaysia ni tak boleh. Nak balik kampung tak boleh. Kena ambil juga. Dipaksa ambil. Peraturan itu. Dipaksa. Dia kata tak paksa. Kita tak wajibkan. Kerajaan tak wajibkan. Memang kerajaan tak wajibkan. Sebab memang tidak boleh diwajibkan. Melanggar perlembagaan. Melanggar peraturan-peraturan kemanusiaan. Melanggar hak-hak asasi kita sebagai rakyat Malaysia. Melanggar. Dia kata tak wajib. Memang kerajaan tak wajibkan. Tetapi dia kata gunakan peraturan. Buat peraturan. Dan buat peraturan itulah yang sebenarnya memaksa. Dan memaksa inilah sebenarnya yang rosak. Yang salah. Maka kepada siapa kita nak mengadu? Nak mengadu pada menteri. Semua menteri korup. Yang berjawatan seperti menteri korup. Kenapa korup? Kerana dia tidak bersuara untuk rakyat. Dia tidak bersuara untuk rakyat. Rakyat hari ini tertindas. Bila tanya dengan kawan-kawan kita, siapa yang ambil? Kenapa ambil? Takut. Kenapa ambil? Terpaksa. Kalau tak ambil, tak boleh masuk masjid. Maka dia telah memaksa. Maka saya menggalakkan seluruh rakyat Malaysia. Bacalah kalimah kafiyah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini kita nak baca, kita nak sambung perbincangan kita daripada hari Khamis yang lepas. Itu kita dah faham bahawa maksud hasbunallah. Hasbunallah ni maknanya kalimah seorang hamba Allah yang merasakan dirinya terancam. Yang merasakan dirinya dizalimi. Yang merasakan dirinya berhadapan dengan masalah. Yang merasakan dirinya berada dalam keadaan ditekan, disakiti. Maka dia tidak ada siapa dah. Tidak ada siapa dia nak mengadu. Tak ada siapa. Dan memang tak ada siapa yang layak untuk diadukan, pengaduan. Melainkan kepada Allah.
Maka dia pun baca hasbunallah. Cukuplah Allah. Cukuplah Allah. Maka Allahu kafina. Allahu kafini. Maka Allah pun mencukupkan saya. Allahu kafina. Maka Allah pun mencukupkan kami. Baca hasbunallah. Maknanya cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila orang-orang kafir musyrikin, orang-orang munafik bercakap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, allazina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Apabila orang-orang manusia berkata kepada mereka ni Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, innan nas qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia sedang berkumpul untuk menghancurkan kamu, merosakkan kamu, membinasakan kamu. Maka dia kata fakhshawhum, maka takutlah kamu. Maka Allah gambarkan pada Nabi dan pada sahabat-sahabat tadi, berlakulah fazadahum imana, maka bertambah iman mereka. Jadi hari ini kita dengar pemimpin cakap pada kita benda yang tak sepatutnya dia cakap. Tak sepatutnya dia cakap. Jadi sebelum ni dia buat pelan-pelan belakang-belakang. Kita tak boleh nak paksa, tapi kita boleh buat peraturan. Dia cakap pelan-pelan. Sekarang cakap depan-depan. Cakap depan-depan, dia kata, saya menyeru, saya menggesa, saya meminta. Semua majikan-majikan, semua bos-bos, semua orang yang berkuasa, yang ada kuasa supaya mengenakan peraturan. Siapa pun yang nak melaksanakan sesuatu kerja, yang memerlukan satu perkara, maka mesti dia ambil dulu vaksin 2 dos. Dia sebut terang-terang. Sekarang terang-terang ni. Maka kita sebut apa? Hasbunallah. Cukuplah Allah. Kata Nabi apa? Kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, bila orang kata kami ini nak kumpul, mereka kumpulkan kekuatan untuk menghancurkan kamu, mengancam, maka waqalu, maka berkatalah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kemudian dalam ayat yang lain dan surah An-Anfal, wa in tawallau fa'lamu annallaha maulakum, maka jika mereka tak mau mendengar kebaikan, tak mau terima kebaikan, berpaling, maka ketahuilah fa'lamu annallaha maulakum, sesungguhnya Allah itu pelindung kamu. Allah yang melindungkan kamu. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah lah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik memberikan pertolongan atau memberikan kemenangan. Maka kita bacalah komplitnya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baca. Baca sepanjang. Kita kena anyaya. Apa anyayanya? Tak boleh masuk kedai nak beli, tak boleh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baca banyak panjang, baca. Kita nak makan kat kedai, tiba tak boleh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nak masuk masjid, nak semayang, tak boleh. Tak dibenarkan. Rumah Allah, dia pegang kunci rumah Allah tu. Orang nak pergi rumah Allah, dia halang. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Serahkan. Minta Allah balas kepada semua yang bertanggungjawab ke atas masjid tersebut. Terutamanya mereka yang memberikan fatwa. Minta pada Allah. Kita berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak semayang pun tak boleh. Nak semayang pun tak boleh. Hasbunallah, maknanya kita serah diri kepada Allah. Ke Allah sahaja cukup. Cukuplah Allah. Engkau nak buat apa ke aku, engkau buatlah. Tapi cukuplah Allah yang akan melindung aku. Wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang akan menjaga aku. Aku serahkan kepada engkau, ya Allah. Aku serahkan kepada engkau. Ni'mal maula. Dialah yang maha pelindung. Dia yang maha berkuasa. Dia maha pengurus. Wa ni'mal nasir. Dialah yang memberikan kemenangan. Ini doa rakyat. Saya mohon semua doa begini. Minta ke Allah. Bila kita rasa susah sebab pemimpin yang zalim, minta ke Allah. Inilah doa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kepada hamba-Nya yang beriman.
Ini Allah ajar kita ni. Ini bukan daripada manusia, daripada Allah. Allah ajar. Kamu berdepan dengan pemimpin yang zalim, kamu berdepan dengan pegawai-pegawai yang zalim, kamu berdepan dengan siapa yang zalim kepada kamu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baca. Baca banyak-banyak. Doa pada Allah. Kalau nak tujukan pada dia pun, tujukan pada dia. Niat kita, ya Allah, aku dizalimi oleh Menteri Kesihatan. Tuju pada dia. Walaupun dia pernah berkawan dengan saya. Dia kawan saya juga. Kita dah bagi dah sesuatu pada dia. Dia melanggar batas. Mengikut arahan-arahan global. Mengikut arahan-arahan internasional. Apa arahan internasional? WHO. Digunakan front line-nya WHO. Dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, Imam Az-Zahabi rahimahullah telah menceritakan, pada satu hari ada seorang berdiri di depan masjid. Ada seorang laki-laki berdiri di depan masjid. Tangannya kodong sampai ke bahu. Kodong sampai ke bahu. Maka dia pun berkata kepada manusia yang lalu di situ. Orang lalu dia cakap, wahai saudara-saudara sekalian, apabila kamu melihat aku, tangan kodong, maka janganlah kamu sekalian membuat zalim kepada seseorang. Jadi dia nak cerita pasal diri dia. Dia nak bagi pengajaran. Wahai saudara, kamu tengok tangan aku kodong ni, sampai ke bahu tangan kodong. Maka janganlah kamu menzalimi seseorang. Kemudian ada seorang dekat dia. Wahai saudara, apa cerita ni? Apa kisahnya? Maka orang itu pun menjawab, wahai saudaraku, kisahku ini sungguh menakjubkan. Ini kisah yang disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Rahimallah, seorang ulama, seorang alim. Dia kata, dulu saya termasuk dalam kelompok pegawai-pegawai yang berkuasa. Saya seorang pegawai yang berkuasa. Mungkin saya menteri. Mungkin saya timbalan menteri. Mungkin saya pegawai polis. Mungkin saya pegawai SPRM. Mungkin saya pegawai KKM yang ada kuasa ini. Pegawai KKM, dia ada kuasa. Saya ada kuasa. Kamu kena buat ni. Kalau tidak, denda RM10,000. Sahabat saya, Ustaz Masrizi, kena RM10,000 denda. Kenapa? Kerana dikatakan tak ada sanitizer dekat tempat ni, tak ada ni, tak cukup ni. Kampung. Madrasah kampung. Pertama kali datang, dalam berapa tahun datang. Tengok tak cukup, terus bagi denda RM10,000. Padahal boleh bagi amaran tak? Boleh bagi amaran. Bagilah amaran pertama, amaran kedua, amaran ketiga. Tak ada. Sebab nak tunjukkan kuasa. Saya pegawai KKM, saya ada kuasa. Akta Kesihatan Kawalan Penyakit Berjangkit. Maka saya akan kenakan denda pada Ustaz RM10,000 yang dikenakan tempat orang buat amal. Tempat orang tolong manusia. Itu pusat tu, madrasah tu. Orang dadah-dadah ni, orang yang ada masalah sosial ni, yang berzina, yang berdadah, arak, yang kacau masyarakat, dikumpulkan anak-anak kat situ, mereka dididik, ditrain, akhirnya menjadi hafiz. Menghafal Al-Quran. Menjadi pemimpin macam itu tempat tu. Bukan tempat orang buat disko. Tempat buat jahat, bukan. Datang. Tengok, dah lah tempat tu bukannya kaya sangat pun. RM10,000 ditentukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita jangan takut nak cakap. NGO yang kata NGO Islam. Takut nak cakap. Kenapa? Nak lawan menteri. Nanti kena tarik lesen. Hari ni dah melampau sangat. Maka pada satu ketika itu dia kata, saya termasuk golongan orang yang ada kuasa. Yang ada pakai, ada kuasa. Preman yang berkuasa. Dan saya biasa meminta dengan orang lain dengan paksa. Saya biasa paksa. Guna kuasa saya paksa orang. Guru-guru besar. Yang memaksa guru-gurunya untuk buat satu yang tidak sepatutnya dia paksa. Hanya kerana mengikut arahan PPD. Menteri Kesihatan. Menteri Sains. Yang menyatakan bahawa begini, berlawanan dengan hak perlembagaan, berlawanan dengan hak kemanusiaan, berlawanan dengan hak rakyat Malaysia. Dia kata tak wajib, betul tak wajib. Kerajaan tak wajibkan, sebab kalau wajib boleh disaman.
Tetapi buat peraturan lah. Buat peraturan. Pandai sikit. Cerdik singgit. Dia kata buat peraturan. Nak masuk kerja, kena ambil 2 vaksin. Nak masuk kerja, kena ambil 2. Nak pergi masjid, kena ambil. Maka ulama' kita pun ikutlah. Tanpa cermat dalam berfatwa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka dia kata, saya dulu orang yang berkuasa. Satu hari saya berjumpa dengan seorang yang sedang memancing di pinggir laut. Lalu tepi pantai, jumpa seorang tengah pancing. Dan orang itu mendapat ikan yang besar. Dapat ikan yang besar. Maka saya tertarik dengan ikan tersebut. Saya ingin memiliki ikan tersebut. Maka saya paksa ikan itu diberi pada saya. Maka kemudian dia kata, kan, saya tak mau serahkan ikan ini. Sebab saya dah tangkap, mungkin dah tangkap lama, dah susah nak cari ni. Inilah seekor ni. Nak bagi makan pada anak isteri dia agaknya. Nak bagi makan pada jiran-jiran tetangga dia. Kan. Kemudian dia kata, kalau nak jugalah, dipaksa kalau nak juga. Maka dia kata apa? Kan, bayarlah. Bayarlah supaya saya boleh beli makanan untuk anak isteri saya. Saya tidak peduli, saya pukul dia. Dia polis, dia ada kuasa. Dia pukul, dia tangkap. Dia penjarakan orang tu, dia anyayakan orang tu. Kan? Saya pun pukul dia dan saya rampas ikan daripadanya. Lalu pergi dia dengan keadaan sakit. Sakit dia. Ni sekarang ni tuan-tuan. Tuan-tuan ambil vaksin. Tuan-tuan sakit. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sakit kita. Buat apa-apa susah. Baca. Minta ke Allah. Maka Allah akan bagi. Dalam perjalanan itu, ikan bergerak terlepas. Ikan terlepas. Saya cuba tangkap ikan itu. Tetapi jari saya ditusuk oleh apa ni dipanggil duri ikan. Duri ikan itu. Yang menyebabkan saya kesakitan semalaman sakit. Dicocok oleh duri kecil je. Pagi harinya, esoknya saya pergi ke jumpa doktor. Maka diperiksa, doktor menyatakan bahawa jari saya itu harus dipotong sebab telah dijangkiti oleh kuman atau bakteria. Harus dipotong sehinggalah ke hujung telapak tangan. Jadi daripada jari ni, hujung telapak tangan. Ini telapak tangan ni, ni kena potong. Ni kena potong. Maka oleh kerana sakit, saya mengizinkan. Potonglah doktor, potonglah. Tak apa, saya sakit sangat. Maka dia pun dipotong. Dia potong gitu. Kemudian selepas itu dia kata, kan, seminggu selepas itu tiba-tiba tak sembuh lagi. Sakit berdenyut-denyut ni, tak sembuh lagi. Tiba-tiba dia kata, seminggu selepas itu, kembali sakit semua. Tiba-tiba sakit balik. Maka dia berjumpa dengan doktor. Doktor menyatakan, kalau tidak dipotong ni, kena potong pula sampai ke pergelangan tangan. Kalau tidak, nanti dia akan merebak. Sakit tu akan merebak. Kalau kita panggil ni virus lah, akan merebak. Ini penyakit virus lah ni. Sama lah ni. Maka saya, oleh kerana sakit, saya pun diizinkan pergelangan tangan saya dipotong. Maka saya pun duduk balik rumah, rehat sekejap. Lega lah sebab dah dipotong. Dia kata tak sakit, dia kata. Tetapi sakitnya tidak berkurangan. Sakit juga. Tinggal bekas-bekas tempat luka jahitan. Tidak lama, malam ke-7, seminggu. Ini Allah SWT bagi. Seminggu. Malam ke-7 datanglah sakit yang tidak tertahan. Tiba-tiba sakit yang tidak tertahan. Sehingga saya pergi berjumpa dengan doktor. Doktor menyarankan supaya saya dipotong sampai ke siku. Siku pula kena potong. Mula-mula tapak tangan. Lepas tu kita kata pergelangan tangan. Siku dipotong. Seminggu. Menderita. Kan kemudian saya harap itulah yang terakhir sekali. Maka dia pun potonglah sampai ke siku dia. Dan tiba-tiba dia kata tidak sampai berapa lama sakit semula. Akhirnya sampai terpaksa dipotong sampai ke sini. Bila dah sampai ke sini ni, maka seorang kawan saya mendengar kisah saya. Maka dia kata, tidakkah kamu terfikir kamu ni ada menzalimi orang? Kamu ni polis, kamu ni tentera, kamu ni menteri, kamu ni timbalan menteri, kamu ni Perdana Menteri. Tidakkah kamu terfikir kamu menzalimi rakyat, menzalimi orang awam? Maka dia pun terfikir. Akhirnya dia kata, oh betul lah. Dia pun mencari orang yang dirampas ikan tadi. Dia mencari beberapa hari dia mencari. Akhirnya dia berjumpa dengan orang tersebut. Dia kata, aku ditemukan dengan orang tersebut di hadapan orang. Aku duduk dan aku bersimpuh. Macam nak sujud kat dia lah. Minta tolong. Wahai saudara, tolonglah. Tolonglah saudara. Maafkan saya. Tak apa, saya bayarlah ikan yang saya ambil, saya bayarlah. Dia menangis, merayu, menitiskan air mata, minta maaf.
Kemudian pada ketika itu, kan, dia kata apa? Sebenarnya saya dah ikhlas dah. Saya tak rasa apa-apa dah. Saya dah maafkan Tuhan. Pada hari berkenaan tu saya dah maafkan Tuhan. Tuhan ambil. Saya dah redha. Allah izin. Saya tangkap ikan. Tiba-tiba ikan tu dirampas oleh awak. Kamu rampas. Saya memang sedih. Memang sedih. Sebenarnya kamu pukul saya pula. Saya memang sedih. Tapi saya dah maafkan sebab saya redha dengan kehendak Allah. Kalau macam itu, kenapa Allah menimpakan musibah kepada saya? Apa yang kamu baca? Dia tanya. Apa yang kamu doa? Dia kata, pada masa itu saya telah pun memaafkan kamu dengan ikhlas. Saya terima redha apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada saya itu, tapi saya serahkan pada Allah. Saya serahkan apa yang kamu buat ni pada Allah. Biar Allah yang hukum. Biar Allah yang bagi. Bukan saya dah. Saya tak ada apa. Saya makhluk. Saya serahkan ke Allah. Maka saya pun membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Saya baca pada hari itu. Banyak saya baca. Ya Allah, aku serahkan Engkau. Urusan orang yang rampas ikan aku ni, aku serah pada Engkau. Ya Allah, Engkau lah yang maha memberikan penolong, perlindungan. Engkau lah yang maha berkuasa. Engkau yang memberikan kemenangan dan pertolongan. Aku baca banyak-banyak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala. Ini dahsyatnya. Doa kalimah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini dahsyatnya, tuan. Tapi di mana kedahsyatan dia? Kedahsyatan dia terutamanya kepada mereka yang dianiaya. Apabila kita membaca kalimah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, maka bacakanlah dengan sepenuh penyerahan hati kita pada Allah. Bacalah. Baca. Kita serah ke Allah. Ya Allah, aku nak masuk kedai tak boleh. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, semua orang yang zalim pada aku ni, ya Allah, aku serah ke Engkau. Jangan minta Allah bunuh dia. Tak payah minta bunuh pun tak apa. Ya Allah, jangan. Serah ke Allah dia. Allah maha bijaksana. Allah maha bijaksana. Tengoklah. Kalau kena 40 orang minta ke Allah. Kena 4,000 orang minta Allah. Sekarang ni dah ada 4,000 orang mati. Lebih daripada 4,000 orang mati. Mengikut statistik yang diberikan oleh MOH. 4,000 orang lebih mati dah. Lebih lah. Itu tak termasuk yang apa namanya sakit side effect. Wahai menteri, takutlah kamu kepada Allah. Wahai tuanku, majlis raja-raja, takutlah kepada Allah. Allah ada. Ini nak sebut kat sini. Yang mati tu apa kisah? Yang sakit tu apa kisah? Apa cerita? Sekarang ni guru-guru yang tak mau mengambil vaksin dikejar. Dipaksa. Digelar dengan pelbagai gelaran anti-vaksin dan sebagainya. Digelar macam-macam. Padahal cikgu-cikgu tu dulu pakat-pakat ambil vaksin Melaka. Cuma kita tak mau vaksin-vaksin yang tak selamat. Yang tak dijamin keselamatan. Dah lah tak selamat. Eksperimental. Tidak ada jaminan pula. Tidak ada satu pertanggungjawapan kalau berlaku. Kita pula yang kena. Kita dipaksa. Kita pula kena mengaku kita akan bertanggungjawab. Kan zalim tu. Tak zalim lagi ke? Maka dahsyatnya ini, maka bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka disampaikan dalam hadis-hadis Nabi SAW, inilah kalimah kafiah. Inilah kalimah kafiah. Jadi saya nak bacakan sikit di sini akan perkara-perkara yang diceritakan dalam hadis-hadis Nabi SAW ketika mana nak membaca ni. Dia banyak cerita sebenarnya ni. Dia banyak cerita. Tapi nak kaitkan dengan yang ada sekarang ni. Kenapa saya cerita pagi-pagi saya dapat video tu kan. Ada orang hantar saya. Ucapan KJ. Saya tak tengok TV sangat. Tengok berita sekali-sekali. Ucapan dia kata kita akan memastikan lebih kurang itulah. Kan? Majikan-majikan buat peraturan supaya semua orang yang nak bekerja akan mengambil vaksin. Kita akan memastikan, kita akan pergi ke kampung-kampung, memberi penerangan dan kemudian kita akan memastikan orang kampung pun ambil vaksin. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, bagi mereka yang dah ambil vaksin, jangan tersinggung dengan perkataan saya. Saya tak salahkan mereka yang ambil vaksin.
Tapi saya nak salahkan menteri yang menyebabkan kita ambil vaksin tanpa pertanggungjawapan. Menteri tak betul, tak payahlah. Kan? Dan dia melibatkan nyawa, tuan-tuan. Melibatkan nyawa. Melibatkan nyawa, melibatkan kesihatan kita. Ada orang kata ini semua grup anti-vaksin. Siapa yang anti-vaksin ni? Dia bukan masalah anti-vaksin, tapi anti kepada kejahilan, kebodohan, tak berfikir. Kita ambil sesuatu yang kita tak pasti, tiba-tiba kita kata saya bertanggungjawab atas diri saya sendiri. Benda tu dipaksa ke atas kita. Ini adalah zalim. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, saya nak bacakan sedikit lagi lah. Banyak sangat yang ada kat sini. Saya akan bacakan satu topik di mana 10 anugerah terindah Allah akan bagi kepada mereka yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan dia ada banyak hadis di sini. Ucapan kafiah, kalimah kafiah ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, ataupun hasbiyallah pun boleh juga. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Innallah yalumu 'alal 'ajz. Sesungguhnya Allah mencaci, Allah tak suka pada kelemahan. Walakin 'alaka bil kais. Maka hendaklah kamu, maka jadilah kamu orang yang cerdik. Allah tak suka kepada kelemahan. Jangan ingat kita ni orang lemah ni, kita biarkan diri kita yang kelemahan, Allah tak suka. Tak apalah, biarlah, kita redalah. Kita dah lantik, dia dah pilih, dia jadi menteri, dia jadi ketua, maka kita redalah apa yang dia buat. Tak apa, kita redalah, kita ni kan rakyat. Ikut je lah. Pemimpin zalim pun tak apa, buatlah apa saja. Innallah yalumu 'alal 'ajzi. Allah benci, Allah tak suka. Allah mencaci orang yang lemah. Jadi kalau kita rasa kita lemah, tak boleh buat apa-apa, maka Allah akan mencaci kita. Kelemahan yang ada pada kita. Walakin 'alaika bil qais. Tetap maka jadilah kamu orang-orang yang kuat, orang yang cerdas, orang yang cerdik. Fa iza ghalabakal amr. Maka sekiranya kamu dikalahkan dalam satu urusan, kamu dianiaya, kamu dizalimi, kamu dikalahkan dalam satu urusan, fakul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Katakanlah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung aku, pemelihara aku. Cukuplah Allah, ya Allah, cukuplah engkau. Maka Nabi kata apa? Allah tak suka, Allah mencaci orang yang lemah. Allah mencaci orang yang lemah. Maka jadilah orang yang cerdik. Maka bila kamu dikalahkan, fa iza ghalabaka amr, kamu dikalahkan dengan penganiayaan, dengan kezaliman, dengan apa sahaja perkara yang menjadikan kamu ni dianiaya, dizalimi tadi, fakul, kata Nabi, kata hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ataupun kalau kita panjangnya, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, yang saya sebut tadi. Jadi Allah caci, Allah cela mereka yang membiarkan dirinya dalam kelemahan, dianiaya, biarkan dianiaya. Tak kira lah kita hebat macam mana semayang kita, sampai lebam-lebam kita punya dahi ni, lebam-lebam semayang. Puasa tiap-tiap hari, dakwah tiap-tiap hari, tarbiyah katanya tiap-tiap hari, berjihad, struggle, NGO, tolong orang sana sini, tiap-tiap hari buat. Tetapi kita biarkan kelemahan, penganiayaan berterusan, penganiayaan berterusan, penganiayaan berterusan. Maka Allah caci, Allah tak suka orang yang macam tu. Maka kalau tak boleh buat apa-apa, macam mana? Macam mana tak boleh buat apa? Kita lemah, kita rakyat aja. Kita bukannya orang ada apa-apa pengaruh, kita bukan ada glamour. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Fakul, katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nabi kata apa? Baca, minta ke Allah. Aku lemah, ya Allah. Tolonglah aku, tolonglah aku. Peliharalah aku, lindunglah aku. Berilah kemenangan kepada aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baca, ni perintah Allah.
Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita dikalahkan, dianiaya, ucapkanlah hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Apabila berlaku kekacauan, apabila berlaku kerosakan, ada peperangan, ada huru-hara. Kita dengar hari ni ada orang nak cipta huru-hara. Ada orang nak cipta huru-hara sekarang ni, nak buat ni huru-hara sini, ni polis pun sebut. Ada nak cipta huru-hara ni, nak gaduh sini, gaduh sana. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baca, minta ke Allah. Ataupun ketika perompak masuk ke rumah kita, ada perompak masuk rumah kita, baca, minta dengan penuh rendah diri pada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ataupun ketika kita sedih, kita tengah sedih, tengah dirundung malang sesuatu, baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ataupun kita sedang diancam, ataupun mendapat kemalangan, ataupun kita tidak tahan menyaksikan keburukan-keburukan, tidak ada kekuatan, ataupun kita mengalami kesulitan, ataupun kita ada masalah yang banyak, tak boleh kita kalah dengan masalah kita, bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Saya menyuruh kepada seluruh rakyat Malaysia, bacalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kalau panjang sangat, ni'mal maula wa ni'mal nasir, panjang, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ataupun hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Minta ke Allah, ya Allah, aku serah ke diri kat Engkau, ya Allah. Engkau lah yang maha pelindung, Engkau yang maha pemelihara. Ya Allah, aku serah diri kat Engkau, ya Allah. Kami serah diri kepada Engkau, ya Allah. Engkau yang mencukupkan, Engkau yang mencukupkan. Baca, 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 baca. Bayangkan wajah pemimpin kita. Ya Allah, anak aku kena, ya Allah, anak aku kena, ya Allah. Bayangkan wajah pemimpin, orang yang dizalimi. Bayangkan wajah pemimpin kita yang angkuh dan sombong. Hari itu keluar daripada ni, minta maaf. Bila dah turun kerajaan, minta maaf. Saya minta maaf lah segala-galanya. Yang mati tu macam mana? Dekat apa ni, Parlimen Rembau, ada mati tak? Ada mati, saya tahu. Macam mana? Saya minta maaf lah, saya minta maaf. Orang yang mati tu pun orang yang pernah bantu dia, Menteri Kesihatan sekarang, bantu dia, orang dia juga meninggal dunia. Sikit pun tak ada apa-apa, padahal dia Menteri mesti. Lepas tu Menteri Kesihatan sekarang dapat menteri, sombong pula, teruskan apa yang dia buat sebelum ni. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saya terpaksa cakap benda ni, tuan-tuan. Saya tak pernah cakap macam ni. Kalau ini kekejaman yang saya melihat, dia on the ground. Yang mati ramai dah, tuan-tuan. Dia mati ramai. Ikutlah perlembagaan, ikutlah peraturan, ikutlah hak-hak asasi kemanusiaan, ikutlah. Kenapa? Kalau orang tak guna vaksin, rugi kerajaan ke? Rugi ke kerajaan? Sampai peringkat kawan-kawan kita kata, kalau nak berjumpa, nak berdebat pun boleh, debatlah. Tapi kita tak nak pilih yang bawah-bawah ni, pilih atas ke? Menteri terus. Menteri terus. Jadi nak sebut kat sini, tuan-tuan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, kita bacalah. Maka ada 10 perkara yang indah yang Allah akan anugerah pada mereka yang mengamalkannya. Ada 10 perkara. Antara sekian hadiah Allah SWT dengan kalimah kafiah ini, ada 10 anugerah yang indah di dunia dan di akhirat. Sebagaimana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni panjanglah, daripada Bardah. An Bardah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala 10 kalimat. Daripada Bardah atau Buraidah radhiyallahu anhu kata, maka Rasul sallallahu bersabda, saya baca mana kita masa tak banyak. Siapa-siapa yang membaca 10 kalimat setelah selesai solat fardu,
maka Allah akan mencukupkan dia dan memberikan balasan 5 di dunia, 5 di akhirat. 10 kalimah. Maknanya dia baca 10 kali. Baca 10 kali. Yang pertama, hasbi Allah lidini. Hasbi Allah lidini. Yang pertama, ya Allah cukupkan urusan agama aku. Ya Allah cukupkanlah urusan agama aku. Hasbi Allah li dunia. Ya Allah cukupkanlah urusan dunia aku. Hasbi Allah lima ahmammani. Ya Allah cukupkanlah hajat aku. Sampaikanlah hajat aku. Cukupkanlah hajat aku. Hasbi Allah liman bagha alayya. Ya Allah cukupkanlah aku daripada orang yang buat curang kepada aku. Orang yang berlaku curang kepada aku. Hasbi Allah liman hasadani. Ya Allah cukupkan aku pada orang yang dengki pada aku. Hasbi Allah liman kadani bisu. Ya Allah cukupkanlah aku daripada tipu daya orang yang buat jahat kepada aku. Hasbi Allah indal maut. Ya Allah cukupkanlah aku ketika berhadapan dengan maut. Hasbi Allah indal masalati fil qubur. Ya Allah cukupkan aku masalah-masalah aku dalam kubur. Hasbi Allah fil mizan. Ya Allah cukupkanlah aku amalan-amalan soleh aku pada timbangan. Hasbi Allah inda sirat. Ya Allah cukupkan aku ketika melintas jambatan sirat. Dan ditutup dengan hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ditutup dengan yang itu. Maka 10 kalimah ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anugerah di dunia dan di akhirat, keistimewaan yang disebut tadi. Jadi secara ringkasnya tuan-tuan, nanti saya tulis kalimah-kalimah ni. Hadis ni saya tulis nanti di dalam sisi nanti, insya-Allah. Saya akan letak kat sisi, kat Telegram. Jadi doa ni dibaca 10 kali ni, hasbi Allah ni, pada agama, pada dunia, pada perkara yang ancaman, masalah, sirat, maut semua. Maka Allah akan anugerahkan, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, Allah akan anugerahkan 5 di dunia, 5 di akhirat. Jadi kita nak melihat di sini bagaimana keadaan kita pada hari ini, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang payah ini. Maka kita hendaklah membaca kalimah kafiah ini yang telah pun diberikan oleh Rasulullah SAW, diajar oleh Allah sendiri pada kita. Allah ajar pada kita. Jadi sebab tu tuan-tuan, saya nak menggalakkan tuan-tuan, bacalah kalimah ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amalkan. Jadi sebab itulah bagi mereka yang merasakan ketakutan, merasakan diancam, merasakan dalam keadaan payah, susah, ini adalah kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah. Kalimah yang baik, yang termasuk dalam kalimah-kalimah yang Allah ajar kepada kita. Allah ajar kepada kita, dan termasuk antara kalimah-kalimah yang akan mendapat satu balasan yang cepat. Kenapa? Sebab selalunya orang yang baca ni orang yang teraniaya. Dia akan mendapat balasan yang cepat. Tapi syarat dia apa syarat dia? Syaratnya bila kita sebut hasbunallah, itu maknanya saya cukuplah Allah. Cukuplah Allah yang akan melindungi saya. Wa ni'mal wakil, yang akan memelihara saya, yang akan menjaga saya. Cukuplah Allah yang akan menjaga saya. Masa baca tu, dalam hati kita tu sepenuhnya serah ke Allah. Serah ke Allah. Ada satu kisah seorang kawan kita daripada luar negara, daripada Middle East, nak balik ke Malaysia. Nak balik ke Malaysia. Balik ke Malaysia, kemudian dikendaki ambil 2 vaksin. Tapi bukan Pfizer apa, 2 vaksin Sinovac pun tak apa-apalah. Nak balik ke Malaysia daripada Middle East. Jadi dia kata dia tak nak ambil. Dia takut. Dia tak nak ambil. Akhirnya dia duk baca lah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Masa dia nak balik tu, nak pergi tu, dekat pasport dia sepatutnya ada cap telah divaksinkan kat pasport dia. Tapi Allah izin, dia tak nak ambil. Tapi dia tawakal ke Allah, dia serah diri ke Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, dibaca kan.
Selain baca jalan lain lah, doa-doa yang saya ajar dulu baca jugalah. Tapi ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia ulang. Cukuplah engkau ya Allah, cukuplah engkau ya Allah. Hati berdebar-debar. Takut tak boleh balik Malaysia. Dia kata, ya Allah, aku serah diri kat engkau ya Allah. Apa pun jadi aku reda, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal. Sampai dia ke tempat immigration. Sampai ke tempat immigration tu, dia bagi pasport. Custom tu apa, immigration ambil pasport, tiba-tiba berlaku sesuatu pada komputer. Macam apa, down sikit lah, macam dia hang ke down gitulah, berlaku gitu. Jadi dia dah masuk, dah nama dah masuk kan, dah masa dah tengok dah betul semua, cumanya kan, bahagian vaksin tu tak tengok lagi, berlaku sesuatu pada komputer. Ni Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Kita ni makhluk tak ada apa. Jadi dah lah, dia kata dia cop je, lepas boleh balik Malaysia. Ada seorang kawan lagi, nanti saya cerita bab vaksin ni, dia tak nak ambil vaksin. Maka dia pergi, tapi dia kena pergi juga kat PPV. Ini awal-awal peringkat awal tu. Maka di PPV ni ada doktor yang akan di situ. Dia akan tengok surat kita. Kalau kita menolak tak nak ambil, maka kalau doktor tu setuju, dia akan sign. Maknanya dia setujulah, tak payah ambil vaksin. Dia setuju. Dia akan tolak lah untuk masa tu lah, tak kira alasan apa pun. Maka dia buat solat hajat 2 rakaat. Solat taubat 2 rakaat, solat hajat 2 rakaat. Menangis ke Allah, ya Allah, tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah, aku takut ya Allah, aku takut ya Allah, tolonglah aku ya Allah, aku takut ya Allah. Dia minta ke Allah, ya Allah, aku tak tahu, aku tak pandai nak cakap ya Allah, aku tak pandai, aku takut ya Allah. Dia menangis. Lepas tu dia pun habis dah semua, tak dia nak kena pergi, dia pergi jugalah. Sebab arahan ketua suruh pergi, dia pergi juga. Dia pun naik motor, dia pergi jalan, pergi sampai depan pusat PPV tu. Sepanjang jalan dia kata dia menangis. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Takut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia takut ancaman ada. Kemudian dia kata sampai masuk tempat tu, tiba-tiba dia jadi tenang. Dia tak menangis dah. Dia tenang. Tak boleh menangis dah. Dia tenang. Jadi kuat. Kemudian orang pun bawa masuk, sampailah dia jumpa depan doktor yang nak tengok dia punya borang. Dia tulis kat situ kan, saya tidak mahu vaksin. Kan. Rupa-rupanya antara doa dia tu kan, saya rasa mungkin yang ada tengok ni mungkin ada kot orang tu kan, saya tak sebut nama lah kan. Ada di kalangan kita ni, ahli sisi kita. Dia kata, ya Allah, aku tak mampu nak cakap, engkau cakaplah dengan orang tu, cakap dengan doktor lah. Dia tak nak cakap. Jadi bila doktor ambil surat tu, doktor tengok, baca kan, dia cuma tunjuk nak macam mana, dia kata dia cuma tunjuk je surat tu, doktor tu sign. Oh, tak nak vaksin dia tu sign, doktor tu sign, tak boleh. Jadi dia pergi doktor yang sebelah pula, dia 2 orang doktor, perkara yang sama, doktor tu ambil tu sign. Allah bercakap dengan dia lah, seolah-olah begitulah kan. Tu keluar dia punya gembiranya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kita hari ni, kalau kita berhadapan dengan ancaman, kesusahan, kepayahan, kita biasakan diri kita menyerah diri pada Allah. Kita nak minta surat merentah daerah. Merentah daerah kena dapat kebenaran polis. Nak kena pergi ke balai polis. Pergi ke balai polis kan. Kemudian kita perlu nak pergi, tapi kita tak ada benda syarat-syarat, tak cukup. Pergi ke balai polis. Tapi sebelum pergi buat sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat taubat betul-betul, 2 rakaat hajat, minta tolong Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Keluar sepanjang jalan baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau terlalu panjang sangat kan, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal. Ya Allah, cukuplah engkau. Ya Allah, engkau mudahkanlah urusan aku. Ya Allah, engkau izinkanlah aku nak pergi balik kampung aku, nak jumpa mak ayah aku, ya Allah. Pergi jumpa polis tu. Jangan bergantung dengan manusia, bergantung dengan Allah. Ini ujian keimanan kita ni.
Bergantung dengan Allah. Kita bercakap macam tu. Tunjuk kat dia. Kenapa tuan saya nak balik perempuan saya, sekian. Ikutlah apa dia cakap. Minta kat Allah. Tengok macam mana keputusan dia. Kalau Allah tak izin, contohnya polis dia tolak, tak izin, maka sebenarnya Allah nak bagi satu yang lebih baik daripada tu. Yakinlah. Tapi kalau Allah izin, jadi balik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan rahmat Allah, bacalah. Kalau kita rasa ada pemimpin-pemimpin yang zalim, bacalah. Minta Allah SWT, serahkan diri. Ya Allah, aku serahkan urusan aku pada Engkau, ya Allah, menteri ini. Ya Allah, aku serahkan urusan aku pada Engkau ni, ya Allah, pemimpin ini. Kita ada Allah, kan? Jadi ini adalah kalimah thayyibah. Salah satu daripada kalimah thayyibah yang saya sebut. Dan kita telah pun menghuraikannya dalam beberapa siri yang lepas. Kita dah sebut ada 7 kalimah thayyibah itu. Dan semua kalimah-kalimah ini dahsyat belaka. Ini adalah merupakan senjata kita di akhir zaman. Kalimah-kalimah thayyibah ini senjata kita di akhir zaman, yang mana kalimah ini Allah SWT ajar pada kita. Allah ajar pada kita supaya kita bersama dengan kalimah ini. Bersama dengan kalimah ini. Kalimah ini adalah munajat kita pada Allah. Munajat pada Allah. Kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Kita sedang meminta pada Allah. Maksudnya kalimah ni kalimah munajat kita. Kalimah kita sedang berbisik pada Allah. Allah Maha mendengar. Allah Maha mengetahui. Buatlah, cubalah. Buat. Sebab Allah sayang kat kita. Cuma ada beberapa perkara saya nak sebut kat sini dalam masa seminit 2 ni. Sekiranya kita benar-benar mahukan Allah tolong kita, benar-benar kita nak bersama Allah, nak duduk dalam tarbiyah, maka nombor 1, kita semak dalam hidup kita. Kita semak dalam hidup kita, ada tak perkara yang Allah tak suka? Apa perkara yang Allah tak suka? Dosa kita. Dosa kecil kita, dosa besar kita. Benda yang Allah tak suka. Sifat buruk kita. Kita ni buruk dengan Allah. Kita ni akhlak kita tak baik dengan Allah. Akhlak kita tak baik dengan manusia. Kita tidak berlemah lembut ke, kita tidak berlaku benda-benda yang tak elok. Jadi tanda kita ni nak bersama Allah ni, maka kita hendaklah buang benda yang menghalang kita untuk dapat pertolongan Allah. Kenapa berlaku banyak sangat mihnah ni? Kenapa doa kita tak mustajab? Allah tangguh doa kita sebab ada halangan. Ada halangannya apa? Dosa kita. Sebab tu kena taubat. Taubat tiap-tiap hari. Allah akan beli orang beriman tu. Sehingga dia dijadikan orang beriman itu berada di atas jalannya. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli daripada diri orang-orang beriman itu, harta orang beriman itu dengan syurga. Tapi siapakah yang diberi sifat-sifat dia? Ayat seterusnya, at-taibun. Yang pertama sekali, mesti bertaubat. Jadi sebab tu sebelum kita minta apa-apa ke Allah, kita bertaubat dulu. Ya Allah, aku tahu aku banyak dosa, ya Allah. Ampunilah dosa aku, ya Allah. Beri kekuatan pada aku untuk islah diri aku, ya Allah. Jauhkan daripada dosa-dosa ni, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah. Minta ke Allah. Minta kat dia. Kemudian, ya Allah, jangan jadikan dosa aku. Jangan jadikan maksiat aku. Jangan jadikan keaiban aku, kehinaan aku, kelemahan aku, kejahilan aku, kelalaian aku, kemalasan aku. Jangan jadi semua perkara-perkara itu sebagai penghalang kepada hidayahmu, ya Allah. Sebagai penghalang kepada taufikmu, ya Allah. Sebagai penghalang kepada barakah dan rahmatmu, ya Allah. Sebagai penghalang kepada ma'unah dan karamahmu, ya Allah. Minta ke Allah. Minta ke Allah. Jadi bila kita minta tu, kita rendah diri Allah tu, kita mengaku kita hamba. 1, kita mengaku kita lemah. 2, kita mengaku kita berdosa. Kita mengaku kita hina. Kita mengaku kita banyak aib. Kita mengaku kita jahil. Kita mengaku semua kelemahan kita. Minta ampun ke Allah. Janganlah, ya Allah, jadikan kelemahan aku tu sebagai penghalang kebaikan. Ini taubat. At-taubah nadamah. Taubat ni penyesalan. Dan kita menyesal. Tuan-tuan, siapa-siapa yang bersih dan membersihkan dosanya, dirinya, insya-Allah doanya mustajab. Doanya mustajab. Maksudnya kalau Allah tangguh doa tu, kata kita doa tu Allah tangguh, tak mati-mati lagi,
Yang dilaknat tadi tu. Contohnya. Ataupun tak jatuh-jatuh. Ataupun tak sakit-sakit. tak kena lah kan. Maka Allah nak jadi bagi satu yang lebih besar. Satu yang lebih besar. Sebab tu saya bagi amaran kepada pemimpin-pemimpin di negara ni. Saya bagi amaran kepada semua orang yang berkuasa. Ingatlah Allah yang maha berkuasa. Ingatlah Allah maha berkuasa. Allah bagi kuasa pada kita. Allah bagi kekuatan pada kita. Allah nak uji dengan kekuasaan. Jangan gunakan kedudukan kita, kekuasaan kita untuk menganiaya orang lain. Kalau kita guna nak dapat kepentingan hidup kita sendiri, nak corruption ke apa, itu kita dengan Allah. Tapi bila kita mula menganiaya rakyat, menzalimi rakyat, apabila kita mula menjadikan karier kita, jawatan kita, kuasa kita untuk menganiaya rakyat, maka pada ketika itu Allah SWT tidak akan bertangguh bila didoa oleh rakyat. Doa itu akan segera sampai kepada Allah. Saya nak bawa pada tuan-tuan, nak kena rasa ni. Dan kita pula jangan biarkan diri kita dalam kelemahan. Allah mencaci mereka yang membiarkan diri mereka dalam kelemahan. Biarkan diri mereka dianiaya. Allah mencaci. Maka jadilah orang yang al-kaisu, orang yang cerdik, kata Nabi SAW. Siapa orang yang cerdik? Orang yang cerdik ialah dia tahu dia hamba, dia tahu dia lemah, dia tahu dia tak berupaya, dia tahu dia dianiaya, dia tidak biarkan dia lemah, dia minta ke Allah yang maha kuat. Maka dia pun berkata, hasbunallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Faqalu hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dia minta ke Allah. Maka Allah yang maha berkuasa akan memberikan bantuan dan pertolongan, membebaskan daripada ancaman, memberikan anugerah pada dia, keistimewaan pada dia. Nak takut apa? Jadi orang Islam ni hidup dengan tenang bersama Allah. Tenang bersama Allah. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan-puan, jangan kita bimbang lah. Tapi yang penting jangan biarkan hidup kita dengan hidup kita ni, jangan bimbangkan hidup kita ni dengan manusia-manusia ni. Sebab tu al-jihad yang afdal, orang yang menyatakan al-haq di hadapan pemimpin yang zalim. Itu susah tu. Ni sat lagi ada yang pula kena blok ni. Kalau siapa yang blok tadi tu, Allah izin siapa blok tu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. DPM juga berkali kena blok dia punya FB dia. Berkali kena blok. Tak apa, dia blok, kita buatlah, tak apa. Saya sebut kat sini kan, Allah ada tak? Allah ada. Allah izin dia blok, Allah izin dia blok, tak apa, blok lah. Tapi jangan marah, minta ke Allah. Kita marah tu kita lemah. Bila kita marah kita lemah. Kita tak boleh kuasai emosi kita lemah. Maknanya kita sedang lemah. Orang Islam dia tenang bersama Allah. Jadi kita kena tenang bersama Allah. Sakit tak? Sakit. Pedih tak? Pedih. Tapi tenang bersama Allah. Macam mana nak tenang bersama Allah? Kita tengok balik, reflect balik. Mula-mula benda yang tak elok yang berlaku pada kita mesti ada sebab kafarah. Mesti ada kafarah. Allah bagi tu ada hikmah, ada kafarah, ada benda yang kita tak sesuai dengan kita. Sebab tu berlaku keburukan pada kita. Walaupun dia penganiayaan daripada orang. Mungkin ada sesuatu yang kita buat sebelum ni. So kita baik sangka dengan Allah. Subhanallah, subhanallah, baik sangka dengan Allah. Maha suci Allah daripada segala kelemahan. Maha suci Allah daripada segala keburukan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kedua, mungkin datangnya benda itu sebab kita kurang beribadah pada Allah, kurang memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, wa bihamdi, subhanallah, alhamdulillah. Kita baca banyak. Mungkin sebab kita kurang puji Allah. Allah marah juga tak? Marah, kita lupa kat dia. Allah bagi kita teguran. Apa teguran? Benda yang kita tak suka, kita tegur lah. Kemudian mungkin kita kurang tidak mentauhidkan Allah. Ada syirik dalam hidup kita ni. Masih lagi bekerja kerana dunia. Bekerja kerana dapat gaji. Bekerja kerana dapat gaji, dapat pahala tak? Tak dapat pahala, tuan-tuan. Bekerja kerana Allah, ibadah. Gaji itu alhamdulillah, rezeki Allah bagi. Jangan bekerja kerana gaji, syirik. Bekerja kerana dunia, syirik. Bekerja kerana Allah, lillahi ta'ala. Jadi
La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ini ubat-ubat kan? Ubat-ubat kepada nak kafarah kita ni. Kita kena betulkan balik ubudiah kita pada Allah. Subhanallah, walhamdulillah. Subhanallah, baik sangka ke Allah. Allah bagi kita susah, mungkin sebab kita ni buruk sangka dengan Allah. Mungkin sebab kita ni ada dosa. Jadi kelemahan bukan pada Allah, kelemahan pada kita. Jadi kita nak baca subhanallah, subhanallah. Salah satu juga dosa kita bila kita kurang memuji Allah. At-taibun, al-abidun, al-hamidun, kan? Orang yang bertaubat, orang yang beribadah, orang yang memuji Allah, al-hamidun, orang yang memuji Allah. Jadi sebab tu kita baca subhanallah walhamdulillah, puji Allah. Kemudian wala ilaha illallah. Jadi apa yang berlaku ni, kita tengok mungkin aku tak cukup ibadah ke Allah, sembahyang pun tak khusyuk, sedekah pun tak ikhlas. Kan, zikir pun tonggang langgang, tidak ada penghayatan. Kan, orang pun kita tak tolong, mak ayah kita pun berdosa, kita banyak tidak berubudiah pada Allah. La ilaha illallah. Ni betulkan ubudiah kita, ibadah kita, pengabdian kepada Allah. Mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Kan, wallahu akbar. Kan, Allah Maha Besar. Maka bila Allah Maha Besar, segala yang ada depan kita semuanya tidak boleh lawan Allah. Kan, maksiat semua tu di bawah Allah. Allah akan hancurkan semua. Tak ada orang. Dajjal Allah akan hancurkan. Tentera dia hancurkan. Siapa tentera Dajjal? Ni yang kita nampak banyak sekarang ni. Yang zalim ni. Jadi Allahu Akbar, Allah mengatasi semua sekali. Hati kita tenang tak? Tenang. Tenang hati kita. Subhanallah, kita baik sangka dengan Allah. Alhamdulillah, kita serah diri kepada kita. Puji Allah, Engkau lah yang maha agung, maha hebat. Kan? La ilaha illallah, aku nak berubudiah pada Engkau, aku nak mentauhidkan Engkau, aku nak ibadah ke Engkau. Sembahyang aku, puasa aku, sedekah aku, makan aku, minum aku, tidur aku, riadah aku, pergaulan aku, suami isteri aku, sebagai semua tak ibadah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, segala yang adanya tidak lebih besar daripada Allah. Maka kita pun kata apa? Kita pun rasa tenang. Datanglah vaksin ke. Lepas ni cyber attack pula. Lepas ni ekonomi attack pula. Susah tak susah hidup kita. Tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah lebih hebat, lebih besar. Lepas tu, la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada suatu potensi, kekuatan, tidak ada satu daya, tidak ada satu kekuatan illa billah, melainkan ada bersama Allah. Ada pada Allah. Bila kita dapat pertolongan Allah, izin Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Jadi nak sebut kat sini, semua ni senjata kita di akhir zaman. Ini saya dah bincang dah. Kemudian selepas itu kita bincang kalimah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimah thayyibah yang keempat. Itu kalimah yang istirja. Yang keempat ialah kafiyah, iaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi empat kalimah ini, siapa-siapa yang boleh menghayatinya, mengamalkannya biiznillah, dengan izin Allah. Allah izin kita mengamalkannya. Jangan kita bongkar pula, kita banyak dah buat zikir ni kan. Allah izin semua tu, taufik dia. Maka dia telah berada di atas jalan al-mahdiyin, jalan orang-orang yang mendapat hidayah di akhir zaman. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi. Ada dua lagi kalimah-kalimah. Ada banyak kalimah, kita sentuh 7. Kalimah-kalimah yang akan datang ini ialah kalimah Ismul Azam. Kita akan bincang tajuk kalimah Ismul Azam dan macam mana nak mengamalkan Ismul Azam. Ini rahsia besar. Rahsia besar. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah. Jadi tuan-tuan dan puan, ulang-ulangkanlah apa yang saya cakap ni. Ambil poin ni, catat. Sebab kita tak tahu sampai bila kita boleh berbual macam ni kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan lah. InsyaAllah jangan risau, jangan apa, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Rasa teranyanya, saya dizalimi, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Minta ke Allah, menangis-nangislah ke Allah, minta kat dia. Allah akan pulangkan pada orang tu. Allah akan balas orang tu. Kita minta ke Allah, dia tak minta ke Allah. Dia takbur, dia sombong. Kan? Allah akan bagi kat dia, bagi.
Sebenarnya dia susah. Kadang-kadang kita tak tahu, tapi kan, dia dalam keadaan susah. Dia takut, susah, sakit. Mungkin dia ada benda-benda. Apa yang dia buat pada rakyat, apa yang pemimpin buat pada rakyat akan kembali balik pada pemimpin itu. Dia sakitkan anak kita, anak dia akan sakit. Dia sakitkan kita, dia akan sakit. Apa saja. Bila kita sebut hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka Allah yang Maha Agung akan memulangkan balik. Allah akan membalas. Kita serah ke Allah lah. Kalau nasib dia baik, Allah balas kat dunia. Kalau nasib dia tak baik, kat dunia dan di akhirat. Akhirat kena, dunia kena. Kalau nasib dia baik, dia buat sini, dia kena balasan, kemudian dia minta ampun, Allah ampunkan dosa dia, alhamdulillah dia bertaubat. Allah jaga dia ada kebaikan kat dia. Kita jangan dengki pula. Kan? Jadi kita doalah, serah ke Allah. Aku li qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum, insyaallah tulis sikit sebanyak. Kita akan sambung besok Ismul Azam. Tajuk Ismul Azam ni sebenarnya luar biasa ni. Saya tak tahu nak bagi tak bagi, tapi saya bagilah sebab saya tak tahu bila lagi kita boleh bagi kan. Kita berkongsi-kongsi je kan. Saya tak pandai, kita kongsi-kongsi je insya-Allah. Aku li qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum, insyaallah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa anjil muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوهدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك واثق اللهم رابطتها وادمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتنا على شاتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك لسانا رتيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل لك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا الله يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواسلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tuan-tuan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Amalkan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.